الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الصلاة طريقة للمتقين وجعل فيها قرة أعين سيد المرسلين وركنا من أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة المحبين. الصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Tuan Imam kita, Saf Kepimpinan Surau At-Taqwa, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, para tetamu Allah yang dimuliakan. Syukur pada Allah Ta'ala yang menjadikan ibadah salah tariqatan lil muttaqin, jalan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa ja'ala fiha qurrata 'ain sayyidil mursalin, yang menjadikan ibadah salah itu merupakan qurrata a'yun, penyejuk mata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian Rasul. Dan mudah-mudahan di antara kita ini adalah di kalangan digolongkan orang-orang yang sangat mencintai ibadah salat dan tidak akan pernah meninggalkan ibadah ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ni kita lama tak jumpa. Saya sambung pengajian menggunakan kitab Mukhtasar Syu'abul Iman, ringkasan cabang-cabang iman oleh Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Mana kitab ini merupakan ringkasan kepada kitab Syu'abul Iman lil Baihaqi, cabang-cabang iman oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimallahu taala. Kalau ikut catatan saya tuan-tuan, surau At-Taqwa kita dah masuk pada cabang iman yang ke-11 baru habis. Jadi sepatutnya malam ni kita bawa beriman bahawa wajib menaruh harapan kepada Allah Ta'ala. Dan berbetulan kita berada pada bulan Zulhijjah, suka saya nak skip malam ni terus kepada cabang iman yang ke-25, yang mungkin sikit sebanyak ulang kaji kita pada malam ini adalah manfaat untuk kita faham dan untuk kita amalkan sepanjang kita berada dalam bulan Zulhijjah ini, iaitu pada cabang iman yang ke-25 dalam kitab pada muka surat 45, yang menyebutkan bahawa di antara kesempurnaan iman kita adalah ibadah haji. Kesempurnaan kita adalah ibadah haji. Ramai dah pergi haji dah, insya-Allah. Tahun ni pengurusi pergi haji atas kuota ATM, tak silap saya. Tapi tak mengapalah, mudah-mudahan kita doakan haji beliau diterima oleh Allah Ta'ala, dan haji kita juga insya-Allah Allah akan jadikan kita sebagai tetamu dia nanti, insya-Allah. Dan untuk itu maka persediaan kita kena rapilah. Di antara katakan ibadah haji ni adalah ibadah jasad dan ibadah harta. Dua ni ibadah yang bergabung ni, antaranya ibadah haji. Ibadah harta, sebab apa nak pergi haji mesti ada harta kan. Tak ada harta, tak ada bekalan duit, tak ada kos, maka kita tak dapat menunaikan ibadah haji. Dan ibadah jasad itu adalah ibadah untuk kita melakukan manasik haji. Sampai sana kita nak sa'i, nak jamrah, kita nak tawaf dan sebagainya, perlukan kepada ibadah jasad. Baik. Jadi bila sebut tentang ibadah haji ini, ia berada pada satu bulan yang disebutkan sebagai bulan Zulhijjah. Dan nak cerita tentang bulan Zulhijjah ni, sudah tentulah satu bulan yang terkandung padanya banyak ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang berupa sunat dan juga berupa wajib di dalamnya, yang mudah-mudahan kita dapat amalkan, insya-Allah. Ya. Kalau kita melihat di antara yang sangat ditekankan tentang Zulhijjah ini, pertama sekali ia merupakan bulan yang terakhir dalam takwim Islam. Zulhijjah adalah bulan yang terakhir dalam takwim agama kita. Dan ramai orang yang sering terlupa akan keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam bulan Zulhijjah ini, terutamanya 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah, melebihi kesediaan kita dan pengetahuan kita tentang 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Setuju tak? Kita kalau sebut 10 akhir bulan Ramadan, kita ni ilmu lebih tentangnya, tahu kelebihan-kelebihannya, adanya Lailatul Qadar, maka persediaan kita lebih. Tetapi hakikatnya 10 hari bulan Zulhijjah ini adalah merupakan hari yang sangat ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari,
Kata Rasulullah bersumberkan daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada pada hari yang mana amal saleh pada masa itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada hari-hari ini, iaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah. Nabi sebut, Nabi declare 10 hari dalam bulan Zulhijjah itu tiadalah hari melainkan itulah yang paling Allah cintai. Dan mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hatta sekali jihad fi sabilillah? Dia nak bandingkan dengan jihad fi sabilillah. Maka kata Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah, kecualilah orang yang keluar berjihad itu dengan jiwa dan hartanya, dan kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apa pun. Maknanya betul-betul jihad fi sabilillah. Maknanya ibadah yang namanya amalan yang ada pada 10 hari pada bulan Zulhijjah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melebihi iaitu amalan namanya jihad fi sabilillah. Ini dalil yang menunjukkan betapa besarnya keutamaan 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, tahun ni kita tahun Masihi dan tahun takwim Islam kita sama. Cumanya dah bergerak pada waktu maghrib, maka malam ni sudah masuk 6 Zulhijjah. Walaupun kita masih berada pada 5 Julai. Tapi tak ada banyak beza, ya. Jadi kalau kita lihat antara yang disusun para ulama berdasarkan daripada nas Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka meletakkan lebih kurang dalam catatan saya ini adalah dalam 9 ibadah ataupun amalan besar yang boleh kita lakukan dalam bulan Zulhijjah ini. Mungkin dah terlewat beberapa hari, kita dah lepas, tapi tidak mengapa. Antara amalan yang paling besar yang diletakkan nombor 1 ialah sudah tentulah amalan sebaik-baik amalan, iaitu ibadah haji dan umrah. Letak nombor 1, ibadah haji dan ibadah umrah. Besar sungguh dalam bulan Zulhijjah ini, iaitu ibadah haji dan juga ibadah umrah. Ini berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud satu umrah ke umrah berikutnya terdapat penghabusan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala yang selayak baginya kecuali syurga. Maka fadilat yang tinggi ini meletakkan haji dan umrah amalan yang paling besar. Adapun kita yang mungkin telah menunaikan ibadah haji pada bulan Zulhijjah ini, ataupun yang masih belum lagi menjadi tetamu Allah, Duyufur Rahman, maka ada amalan-amalan yang boleh kita lakukan di Malaysia ni, khususnya di apa nama taman ni tuan-tuan, Bandar Tasik Kesuma, Fasa 1M. Siap betul, Antara amalan yang boleh dilakukan, yang keduanya adalah berpuasa. Berpuasa ini tuntutannya adalah 10 hari dalam bulan Zulhijjah ini. Berpuasa pada 10 hari itu adalah sebahagian daripadanya. Yang paling utama adalah pada hari ke-9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah jatuh pada hari, kita ikut Malaysia, tak ikut Saudi, hari Sabtu. Sebab Raya Haji 10 Zulhijjah. Kita ingat mudah tahun ni, Hari Sabtu ni 9 Julai, 9 Zulhijjah, Hari Arafah. Dan bagi umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut, ibadah ataupun berpuasa pada 9 Zulhijjah ini bagi kita yang tidak tunaikan ibadah haji. Bagi mereka yang sedang menunaikan ibadah haji, tidak disunatkan mereka berpuasa kerana ada perbuatan daripada Nabi SAW dijamu untuk minum susu dan Nabi minum, menunjukkan bahawa pada hari Arafah itu mereka adalah berbeza dengan kita, ya? Maka kita di sini bagi mereka dapat menunaikan berwukuf di Arafah, dan kita di sini boleh menunaikan ibadah puasa pada 9 Zulhijjah. Dan berpuasa pada bulan itu ataupun pada hari-hari yang disebutkan ini disebutkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan puasa itu 9 Arafah itu dikatakan melebihi daripada puasa pada bulan Syawal, iaitu 6 hari dalam bulan Syawal yang kita bacakan hadis sebelum ni masyhur, kita biasa baca. Puasa iaitu puasa Ramadan 30 hari dan disusuli 6 hari bulan Syawal. Nabi janji, Allah kata supaya seperti berpuasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh raya ataupun puasa 6 hari bulan Syawal. Betul? Betul lah, sepakat semua. Baik, adapun berpuasa pada hari yang kita sebutkan ini,
Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah pernah ditanya perihal berpuasa pada hari Arafah. Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Tahun ni hari Sabtu 9 Julai. Kata Rasulullah, dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Maknanya berapa tahun? 2 tahun, tuan-tuan. Kalau puasa 6 Syawal, 1 tahun penuh. Adapun puasa Arafah ini 2 tahun, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maknanya sama-samalah kita berazam tahun ni, hari Sabtu ni, rancang-rancanglah kita untuk berpuasa pada hari Arafah tersebut, insya-Allah. Ini amalan bagi kita yang tak pergi menunaikan haji ni. Dan kemudian memperbanyakkan zikir 10 hari ini. Perbanyakkanlah zikir. Tadi tuan imam kita zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setiap waktu solat kita jangan tinggal zikir, terutama 10 hari ini. Kadang-kadang kita lepas solat kita tak berapa nak zikir, mungkin ada sebab-sebab tertentu. 10 hari ini cuba kita duduk kejap, zikir sama dengan imam. Takut nanti lepas tu kita tak sempat nak zikir, sibuk dengan urusan kita. Sebab ini sabit daripada hadis Nabi SAW. Ummu Hani jumpa dengan Rasulullah, dia mengadu nasib dengan Rasulullah SAW. Ramai sahabat kadang jumpa Nabi SAW mengadu nasib. Pernah satu hari seorang lelaki daripada satu kampung, ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah, dia mengadu nasib kepada Rasulullah kerana pada tahun itu tahun kemarau yang bersangatan. Lalu sedang Nabi berkhutbah, dia kata, ya Rasulullah, harta telah banyak musnah, orang telah ramai melalukan kesusahan. Fad'allahu lana, mintalah pada Allah, doakan kami. Lalu Rasulullah SAW mengangkat tangannya mulia mendoakan lelaki tersebut. Maknanya mengadu nasib tu bukanlah satu benda yang kita kata dilarang dalam agama kita, bergantung kepada kesusahan yang kita alamilah. Kerana ada waktunya kita ni diharuskan berhutang, ada waktunya kita perlukan bantuan, itu diraikan oleh agama kita. Maka dalam hadis ini, perempuan ni, ataupun sahabat ni mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah tua dan lemah. Dia orang tua, tuan-tuan, orang lemah. Dan beritahulah padaku satu amalan agar dapat aku kerjakan sambil duduk. Tak larat berdiri, uzur, tua. Dia jumpa Nabi, tak tahu nak buat apa ni, solat tak kuat, semua dah tak larat. Lalu dia kata kepada Rasulullah, aku dah tak larat, bagi tahulah satu amalan yang aku boleh buat sambil duduk. Kata Rasulullah, bacalah subhanallah 100 kali, tasbih 100 kali, bacalah tahmid alhamdulillah 100 kali, sambil Nabi menyebutkan kelebihannya lah, panjang. Dan kemudian bacalah takbir 100 kali, dan bacalah tahlil la ilaha illallah 100 kali. Maknanya perbanyakkan zikir, perbanyakkan zikir. Dan ini sabit daripada dalil daripada surah Al-Hajj ayat 28. Allah sebut wa yazkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Kata Allah, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. 3. Kemudian antara amalan yang boleh kita lakukan pada 10 hari ini adalah bertakbir. Dan takbir ini lafzi bis-saut, dengan suara, tuan-tuan. Ada zikir-zikir yang kita boleh zikir dengan hati, itu baik. Ada zikir-zikir yang kita ini disuruh untuk menyaringkan zikir itu. Antaranya selawat dan juga takbir. Walitukabbirullah. Untuk kita membesarkan Allah ala ma hadakum. Baik. Jadi bertakbir ini adalah syiar agama kita. 10 hari ini maka bolehlah bertakbir pada hari-hari yang mulia, sama ada siang ataupun malam, terutamanya selepas menunaikan solat fardu yang dikerjakan secara berjamaah. Dikerjakan secara berjamaah. Adapun takbir yang kita katakan bagi mereka yang berada di tanah air dan tidak mengerjakan ibadah haji, maka takbir muqayyad, takbir yang dikhususkan, bermula daripada subuh 9 Zulhijjah sehinggalah berakhir asar hari tasyrik 13 Zulhijjah. Pakej 5 hari 4 malam takbir. Ingat tu, surau ni nak takbir bila ni? Dah sepakat dah. Dia ada berapa? Dia ada qaul mengatakan ada yang takbir 10 saja. Tetapi sebenarnya sebut dalam mazhab kita sendiri, iaitu sunat bertakbir muqayyad bermula daripada subuh 9 Zulhijjah. Jadi pakat-pakatlah jatang kuasa imam-imam bila kita nak takbir bila.
Tetapi ini mengundang ataupun mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bertakbir muqayyad, iaitu takbir yang khusus selepas solat fardu. Lepas sembahyang je takbir subuh nanti. Takbir apa, tak raya lagi. Yang tak faham. Yang faham dia tahu tempat dia dah ulang kaji sama-sama. Baik. Dan bagi mereka yang menunaikannya, iaitu takbir yang menunaikan haji, takbir bermula pada waktu zuhur hari raya haji 10 Zulhijjah. Ni yang pergi menunaikan haji, semuanya itu sama ada tunai tak tunai haji, berakhir pada 13 asar 13 Zulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik. Maka takbir muqayyad ni 5 hari 4 malam. Dulu saya masih ingat satu surau tu, saya pergi tuan-tuan, semangat azan kan 5 hari 4 malam kan. Jadi bila dah hari kelima tu rasanya tak nak lah kalau tak takbir. Dah terbiasa sedap takbir tuan-tuan. Lepas maghrib dia takbir lagi. 13 Zulhijjah dah masuk 14 Zulhijjah dah. Tengah-tengah takbir baru rangkap kedua dah ditepuk kawan belakang tu. Berhenti dia. Dia dah semangat sangat. Tapi tak apa. Semangat tu bagus. Cumanya mungkin dia terlalu khusyuk ataupun terus seronok dengan takbir itu membesarkan Allah SWT. Saya tak bacalah lafaz takbir ni serupa takbir raya kita. Kalau baca jadi panjang malah ni dengan maksud dia sekali. Baik. Nanti kita tengok ada tambahan tentang takbir. Kemudian perbanyakkan berdoa. Ini satu amalan. Antara berdoa yang dituntut sangat kita adalah berdoa pada malam dan hari Arafah. Dan berdoa ketika jemaah haji berada di padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Hari itu hari yang makbul doa kita. 9 Zulhijjah, hari Arafah. Bacalah doa Arafah ataupun dan juga doa Aqashah. Ini salah seorang sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan buat bacaan, buat carian, nanti tuan-tuan akan jumpa doa Arafah dan juga doa sahabat ni Aqashah. Saya tengok dah ada lebih kurang dalam 10 muka surat. Doanya tu sangat mendalam maknanya dan maksud dia, dan makna yang sangat baik dan sangat mulia dan sangat elok untuk kita bacakan. Sebab kadang-kadang kita tak erti ingat nak baca doa, kita boleh guna teks. Tuan-tuan pergi umrah pun kadang-kadang dibekalkan juga bacaan-bacaan doa, zikir-zikir tertentu sebagai panduan. Tapi kalau dah hafal, dah biasa, tak ada masalah. Macam khatib lah, bukan tak biasa khatib tu khutbah 10 tahun dah jadi khatib 20 tahun, tapi sedia agak bagi teks, bagi guideline, bagi panduan supaya nampak kemas. Sebab biasalah manusia ni kan, dulu-dulu mungkin tok-tok imam kita tenang-tenang je, tak ada apa buat sangat kan, bangun pagi pergi kebun mana. Lah ni tok imam sibuk tuan-tuan, bisnes sana sini, jadi fikiran jadi celaru, naik-naik atas mimbar dia jadi kalut. Berlaku. Dunia hari ni macam ni lah. Dia jadi banyak kerja, ni buat tu buat, tempat kerja pun banyak kerja. Jadi akhirnya perlu kepada panduan supaya tak terbatal ataupun tak tertinggal rukun-rukun tersebut. Jadi perbanyakkan berdoa 10 hari ni. Ini dah hari yang ke-6. Banyakkan berdoa, teruskan berdoa. Nanti tunggu 9 Zulhijjah, bacalah doa yang itu pada hari yang makbul doa kita. Kemudian meninggalkan maksiat dan bertaubat. Sudah tentulah banyakkan istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Yang ketujuhnya melaksanakan amal salih, perbanyakkan baca Al-Quran. Ini semua ibadah-ibadah umum yang kita boleh buat, yang biasa kita buat. Sedekah, banyakkanlah. Macam mana bulan puasa kita banyak sedekah, tak pernah miss sedekah. 10 hari dalam bulan Zulhijjah ni juga, cuba kita sedekah tiap-tiap hari. Cuba macam mana kita dah praktis dalam bulan Ramadan. Ini amalan-amalan yang kita cuma nak ulang kaji tuan-tuan. Dan kemudian yang ke-8-nya melaksanakan solat Idul Adha, 10 Zulhijjah tu. Solat sunnah Idul Adha fi jama'atin, secara berjemaah tu paling afdal. Waktu PKP sembahyang seorang tu biasa ada orang buat. Sembahyang kat rumah pun boleh. Dia sunat muakkad. Nabi SAW tak pernah tinggal sepanjang hayat baginda. Maka benda ni kita kena pakat-pakat dengan anak-anak, isteri kita, semua orang perempuan, bahkan orang perempuan disebut dalam kitab. Dan muslimat untuk melaksanakan, bahkan wanita sedang haid pun diperintahkan untuk menghadiri tetapi tidak melakukan solat tersebut, menunjukkan besar solat sunnah Idul Adha ini dan juga Idul Fitri itu. Baik. Jadi ketika ini ada hukum-hukum dan kaifiat dalam solat sunnah Idul Adha. Cuma kita nak ingat baliklah antara sunnah hayat dengan sunnah ab'ad. Kadang-kadang imam kita terlupa takbir. 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua takbir. Takbir yang dibaca yang menjadi rukun itu takbiratul ihram, Allahu Akbar.
Adapun 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua sunat hayat. Jadi kalau kes contoh dia terjadilah imam tu terlupa takbir, berlaku tahun lepas di satu surau di kawasan kita je. Jadi apa tindakan imam itu? Adakah ia perlu memberhentikan solatnya, imamnya, ataupun dia meneruskannya, atau dia mengulangkan takbir dia walaupun dia telah membaca surah dah, terlajak surah dah, terlupa. Maka ketika itu teruskan saja, kerana ia adalah sunat hayat, tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Serupa macam kita sujud, kita tidak membaca, kita tak baca Rabbi, duduk antara dua sujud Rabbi firli warhamni, kita tak baca bacaan subhana rabbil a'la wa bihamdi tu. Itu kerana sujud itu rukun fa'li, dia bukan rukun qauli. Yang bacaan tu sunat hayat. Jadi sunat hayat kalau terlupa, sah tak solat kita? Sah. Yang jadi masalah ada imam ni bila dia terlupa tuan-tuan, dia dah kalut, dah panik, orang dah ramai tuan-tuan, dah bunyi sana sini, orang perempuan dah apa, orang lelaki dah subhanallah, dia senang cerita tuan-tuan, dia pusing belakang tuan-tuan, kita mula balik semayang yo. Jadi dari segi apa nak buat ya okeylah, semayang lah. Tapi dari segi hukumnya boleh je teruskan. Dia terlupa je pun. Rakaat pertama dia ingat 7, rakaat 2 dia terlupa 5. Dia terus baca Fatihah, terus baca surah. Dia terlupa tuan-tuan. Tapi biasalah orang kita ni kalau benda-benda macam ni dia jadi panjang cerita dia. Tak selesai tuan-tuan. Hukum tak hukum. Dah terang dah sunat ayat, tak apa. Tak ada, rasa tak puas hatilah. Rasa tak sempurna lah. Bila kata tak sempurna tu, imam tu tunduk tuan-tuan. Tak nak lah merajuk dah jadi imam setahun. Tak payah jemput aku jadi imam lagi. Itu biasalah. Kita pun tak berapa nak mengamalkan fahaman kita tu. Bila kata sunnah hayat tu, kita rasa macam oi tak sah lah semayang, aku semayang balik kat rumah lah. Kita jangan suka membuat benda-benda yang tak disuruh dalam agama kita kan. Jadi faham-faham gitulah. Nanti kita tengok kalau ada tambahan ni. Catatan dalam catatan saya lah. Kemudian menyembelih korban. Menyembelih korban ni, sini saya sembang tadi dengan Tok Siap ke siapa tadi, 2 ekor insya-Allah, dalam 2 ekor. Baik, mengejarkan amalan ibadah korban pada hari raya haji dan juga pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 adalah amalan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nanti kita baca kisah dia sikit sebanyak, yang mana Allah uji untuk disembelih anaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak adalah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala daripada Bani Adam AS ketika hari raya Aidil Adha selain daripada menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya haiwan itu akan datang pada hari kiamat sebagai saksi dengan tanduk dan bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah haiwan korban telah terletak pada satu tempat di sisi Allah Ta'ala, Allah muliakan, sebelum mengalir ke tanah, kerana itu berbahagialah dirimu kerananya. Orang yang berkorban, Nabi SAW korban, dan Nabi sendiri sembelih korban tersebut. Nabi solat hari raya, Nabi tak pernah tinggal. Ini semua sunat muakkad yang sangat dituntut dalam agama kita. Baik, bila sebut tentang hari-hari tasyrik tadi, 11, 12, 13, disunatkan kita berkorban dan haram berpuasa. 10 hari raya haram puasa, 11, 12, 13 haram puasa. Antara yang kita boleh buat adalah kita melakukan ibadah korban. Hari tasyrik ni apa? Hari tasyrik ni dari segi istilah dan bahasa sikit saya sebut. Hari tasyrik ialah hari makan dan minum serta mengingati Allah Ta'ala. Dan pada hari itu umat Islam diharamkan berpuasa. Hari makan dan minum, satu daripada ta'rifan hari tasyrik. Hari tasyrik adalah hari raya bagi orang yang berhaji. 10 Zulhijjah dia tunai haji, 11, 12, 13 itu hari raya bagi mereka. Pada hari tasyrik adalah tanda para jemaah haji melakukan wukuf, jamarat dan tahlul. Itu tanda hari tasyrik. Dan hari tasyrik ada sembelih 3 hari, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan korban. Hadis riwayat Imam Ahmad. Waktu tu waktu kita sembelih korban. Dan dari segi bahasa dinamakan tasyrik kerana hari-hari tersebut daging-daging korban dipanaskan di bawah terik matahari. Itu dari segi bahasa lah. Jadi itulah di antara 9 amalan yang berbaki pada kita. Mudah-mudahan kita dengar malam ni dan mendapat kita amal. Sudah tentulah ilmu tu kita nak faham dan kita nak amalkan. Kalau simpan saja tak jadi apalah. Jadi kita nak cuba amal dan mudah-mudahan insya-Allah, terutamanya hari yang besar iaitu Arafah itu, kita buatlah puasa. Adapun puasa pada 8 Zulhijjah
disebut sebagai puasa tarwiyah. Khilaf para ulama, kalau kita sebut tiadalah dalil yang khusus menunjukkan puasa itu disunatkan namanya puasa tarwiyah, tetapi berdasarkan daripada beberapa pandangan para ulama, maka dituruh kita untuk berpuasa berdasarkan daripada dalil umum hadis-hadis yang berkaitan tentang sunat berpuasa pada 10 hari yang pertama hari Zulhijjah itu. Bahkan kalau tuan-tuan buat carian di jabatan di JAKIM sendiri pun telah mengeluarkan beberapa panduan tentang lafaz niat puasa pada tarwiyah dan juga hari Arafah dan juga puasa 10 hari itu. Antara saya sebut malam ni, kalau puasa dalam 10 hari yang pertama itu, nawaitu sauma syahri Zulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Kalau puasa pada hari tarwiyah, nawaitu saumal tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku niat puasa tarwiyah, sunat kerana Allah Ta'ala. Ini puasa-puasa sunat. Kalau pada hari Arafah, nawaitu sauma arafata sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku puasa sunat Arafah kerana Allah Ta'ala. Boleh setakat ni lah. Jadi amalan ni 8 tarwiyah ataupun puasa tarwiyah ni boleh kita puasa berdasarkan daripada dalil umum hadis Nabi SAW. Dan bila disebut tarwiyah ni, apa tarwiyah? Ni kita nak tahu sikit lah. Tarwiyah ni ada dua pandangan ulama. Yang pertama, para jemaah haji setelah berihram akan menuju ke Mina untuk bermalam dan pada keesokan harinya akan menuju ke Arafah. Betul? Bermalam di Mina dan juga menuju ke Arafah untuk berwukuf. Sebelum itu, ketika mereka berada di Mina, para jemaah akan mempersiapkan air bekalan untuk dibawa ketika berwukuf nanti di Arafah. Di Mina dia akan bawa air untuk sebagai bekalan di Arafah. Tu kata di Arafah tu tak sunat puasa bagi orang yang menunaikan haji, tapi kita sunat puasa sebab kita tak tunaikan haji. Maka mempersiapkan air ini dengan istilahkannya dengan yatarawun. Dari perkataan wazan yatarawun, maknanya tarwiyah. Satu. Tarwiyah yang kedua, selain daripada itu, tarwiyah dinamakan adalah disebabkan malam tersebut mengenangkan peristiwa Nabi Ismail telah bermimpi pada kali pertamanya yang diwahyukan Allah Ta'ala agar Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Seharian Nabi Ibrahim berfikir dan tertanya. Dia tidak mengingkari, dia beriman wahyu daripada Allah, cuma dia tertanya-tanya sahaja. Tertanya ni bukan kita nak menafikan, tak salah kita nak tertanya bila orang bagi satu arahan. Tertanya-tanya, kenapa? Selalu tak kan? Kenapa kena? Contohnya tu. Tapi Nabi Ibrahim cuma tertanya-tanya. Tertanya kepada dirinya, bukan tanya orang. Sama ada perintah tersebut datangnya daripada Allah ataupun syaitan. Maklumlah perintah sembelih anak, bukan perintah kecil tu. Maka tertanya-tanya itulah diistilahkan sebagai yurawi. Faham tak? Tertanya itulah disebut sebagai yurawi, dan itu adalah disebabkan 8 Zulhijjah dinamakan dengan hari tarwiyah. Selesai kita nak tahu gitu je lah, bukannya apa pun. Baik, kemudian kelebihan hari Arafah banyaklah. Antaranya hari Arafah ni yang kita kata banyak kelebihannya, antara disebutkan tiadalah hari yang paling ramai Allah Ta'ala melepaskan hambanya daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menghampiri hambanya dan berbangga dengan mereka di kalangan para malaikat serta bertanya apa yang dikehendaki oleh mereka. Dan pada hari Arafah digalakkan untuk berdoa kerana Rasulullah bersabda, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji adalah tidak digalakkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Dan para ulama melarang melakukan perkara tersebut. Selesai. Baik. Kemudian dimasuk pada ibadah haji. Haji ini biasanya ibadah haji sebutannya haji besar. Bagi ibadah haji dan umrah juga orang kita sebut sebagai haji kecil. Musim haji itu bermula daripada 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Tapi ibadah manasik haji itu pada 10 Zulhijjah. Baik. Dan dia merupakan ruknan min arkanid din, satu rukun daripada rukun agama. Kalau kita berkemampuan, wajib kita pergi. Ini benda yang kita sebut dalam kitab kita ni, perbincangan kitab Mukhtasar Sya'bul Iman ni, ia merupakan kesempurnaan iman kita haji.
Orang yang dah menunaikan ibadah haji ni, dia telah melengkapkan satu daripada kesempurnaan iman dia. Ini berdasarkan perintah Allah Ta'ala lah. Dan kelebihan haji dan umrah ni cukup besar lah yang disebutkan. Cumanya kita nak sebutlah tentang haji ni. Bila kata tentang haji, rukun haji ni, antara pertama niat ihram, yang kedua berwukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i antara Safa dan Marwah, yang keempat bercukur atau menggunting rambut tahlul, dan keenam tertib. Dan jika tertinggal salah satu rukun atau tidak mengikut syaratnya, maka haji umrahnya tidak sah dan terpaksa mengqadanya. Tuan-tuan tengok ni, satu benda bila tak sempurna rukun, besar macam mana pun ibadah tu kita kena ulang balik. Sebab nanti bila masuk korban nanti, bila kita buat korban kita tak sah dari segi syarak, tuan-tuan. Kita kata rugi aku nak ulang balik korban ni. Contoh, dia jadi korban tu boleh makan sebab dia jadi nilai sedekah kalau tak menepati rukun dan syarat dia. Betul tak? Jadi, tapi kadang-kadang orang bila jadi tu, kita rasa rugi besar, tuan-tuan. Seekor kambing 1,000 lebih, satu ekor lembu 5,000 lebih, kita kata. Tapi sebenarnya lebih lagi bagi haji ni. Bukan kecil belanja haji. Kurang-kurang, tuan-tuan, nak kemas 15,000, 20,000 lah. Tapi nak ceritanya besar lah belanja dia. Pun disuruh untuk qada balik haji tu, disebabkan tak lengkap rukun haji tu. Maka nanti korban nanti, kita kena faham dari segi hukum gitulah. Kalau kita tak buat ulang kaji sama-sama, duduk bincang, mungkin pengalaman banyak dah, tapi cuma kadang-kadang kita agak culas sedikit tentang hukum. Jadi kita kena bertanya-tanya, kena berfaham di antara kita, supaya sempurna korban kita itu dan diterima ia sebagai amalan korban. Maka kalau batal, tidak menepati salah satu daripada atau tertinggal rukun daripada haji ni, maka haji atau umrahnya tidak sah dan terpaksa mengqadanya sekalipun ia besar belanjanya. Itu dia. Baik. Dan kemudian batal haji ni disebabkan oleh banyak perkara lah. Tidak melakukan semua rukun, melakukan persetubuhan semasa ihram kecuali sesudah tahlul awal, membatalkan niat ibadat oleh sesuatu keadaan, hilang akal, pengsan sepanjang menunaikan ibadah haji. Baik. Kemudian kalau kita lihat kepada simbolik ibadah haji ni, banyaklah. Antara kita boleh sebut secara ringkas, memakai ihram itu sejarahnya manusia dilahirkan tanpa pakaian dan matinya dikafan dengan kain putih dan tidak berjahit. 7 kali sa'i, Siti Hajar berusaha mencari air dengan anaknya Ismail, ulang-alik sebut dah kot dalam kitab kita kan. Dalam cabang iman, beriman kepada qada, ketentuan Allah Ta'ala. Allah suruh usaha dulu, baru tawakal. Allah suruh usaha. Siti Hajar berusaha dengan Nabi Ismail nak cari air. Muka Allah tak jamin rezeki dia, tapi Allah nak suruh dia usaha, berulang-alik. Jadilah 7 kali sa'i, sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah. Dan setelah bertawakal, akhirnya Allah memberikan nikmat air Zam-Zam dari perut bumi di tempat Nabi Ismail menghentakkan kakinya setelah dia berusaha. Yang ketiganya berwukuf di Arafah. Arafah ini tempat pertama Allah terima taubat hambanya. Arafah ini tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa setelah terbuang kedua penjuru dunia bertemu di Arafah. Arafah ini Nabi Muhammad menyampaikan khutbah terakhir yang mengingatkan muslimin berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, serta semua manusia adalah sama di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa. Nabi SAW sepanjang hayat baginda tak banyak, tuan-tuan. Nabi yang paling masyhur pendapat mengatakan pensyariatan haji ini pada tahun 9 Zulhijjah. Adapun pendapat yang mengatakan 4 Zulhijjah itu, ia ada, tetapi disangkal dengan kenapa tidak diteruskan pada 5, 6, 7. Dia mengambil pandangan yang masyhur, iaitu pada 9 Zulhijjah itu disyariatkan puasa, iaitu menunaikan ibadah haji. Maka Nabi SAW yang 10 Zulhijjah itu merupakan haji terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam. Tawaf, pusat tumpuan manusia. Bangunan yang pertama dibina di atas bumi ni, Kaabah. Tawaf, malaikat juga bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur yang terletak bertentang di atas langit Baitullah. Baitul Ma'mur, Baitullah, setentang. Ini pun kita sebut dah dalam kitab kita. Waktu kita cerita tentang beriman kepada malaikat, ingat lagi? Beriman kepada malaikat yang banyak. Bila Nabi jumpa, malaikat Jibril bawa Rasulullah, lalu ditunjuk satu tempat. Itulah kata Jibril, Baitul Ma'mur, padanya 70,000 malaikat masuk ke dalamnya beribadah, dan beribadahnya mereka itu merupakan ibadah yang terakhir. Keluar saja 70,000, masuk lagi 70,000.
70,000 yang keluar tadi dah takkan masuk lagi. Punya banyak malaikat ni Allah cipta. Punya banyak malaikat Allah cipta. Maka tempat dia adalah Baitul yang dinamakan sebagai Baitul Ma'mur. Kita atas dunia ni Baitullah. Kaabah tu Baitullah. Kemudian melontar jamrah. Ini pun ketika Nabi Ibrahim diberi wahyu menyembelih puteranya di lereng gunung di Mina. Nanti kita baca kisah dia sikit. Telah muncul iblis menyamar sebagai manusia untuk menggoda Ibrahim dan Siti Hajar supaya membatalkan niatnya. Itu baling tu, batu. Entah, tu kisah dia, sejarahnya. Tahlul, Nabi SAW bertahlul dengan menggunting atau mencukur rambut sebagai tanda tamatnya amalan haji. Sebagai tanda tamat amalan haji tu. Boleh setakat ni tuan-tuan? InsyaAllah. Dapat dalam 40 minit ni, okey lah, 1-2 ulang kaji. Baik, kemudian kalau kita melihat cara melakukan solat Aidil Adha, kita dah sebutkan tadilah. Antara sunnahnya, rakaat pertama baca surah Qaf. Tak boleh baca surah Qaf, baca surah A'la, Sabih Isma Rabbikal A'la. Tak boleh baca suratul Kafirun. Ini sunnah dalam mazhab Syafi'i lah. Rakaat kedua baca surah Al-Ghasyiyah, Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Tak boleh juga baca Qul Huwallahu Ahad. Tak ada masalah. Tak boleh semua, bacalah surah apa pun. Takbir pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali diselang dengan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Khutbah hari raya. Khutbah Aidil Adha. Khatib baca 2 khutbah pada hari raya Korban selepas solat Aidil Adha. Dan kebanyakannya pengisian tentang sambutan Aidil Adha lah, pengajaran penyembelihan, korban, ibadah haji dan sebagainya. Khutbah yang pertama 9 kali takbir, khutbah yang kedua 7 kali takbir. Dengar ya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu okey lagi. Ada khatib setengah negeri tu dia berlagu terus tuan-tuan. Dia panjang tu. Allahu akbar, Allah 9 kali. Khutbah ni kena ringkas. Khutbah raya ni ringkas. Pasal lepas tu kita nak apa? Nahar, kita nak sembelih. Sebab tu kita semayang tiap-tiap tahun awal banding dengan raya puasa. Kita solat sunat biasanya Jabatan Agama bagi ketetapan nak selaraskan pukul 8.30 atau 8.20. Tapi hari raya Aidil Adha pukul 8. Sebab apa? Ada lagi ibadah besar lepas tu, iaitu korban. Tak selesai lagi. Baik. Kemudian kalau kita melihat permasalahan tentang korban, tentang korban tu sendirilah. Korban ni panjang lah, eloknya buat daurah. Nanti kita tengok kalau sempat. Permasalahan dia pun banyak lah juga. Cuma saya nak sebutkan tentang haji tadi ataupun korban tadi. Kita baca satu daripada Al-Khulasah fi ahkam al-adhiyatu wal-aqiqah. Cerita tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Baik. Sejarah ibadah korban. Kata Rasulullah, sunnat abikum Ibrahim. Korban ni sunnah bapa kamu, Ibrahim alaihissalam. Jadi kita kena tengok Ibrahim ni apa cerita dia. Maka kisahnya, Nabi Ibrahim satu hari dia telah melihat di dalam mimpinya dia menyembelihkan anaknya. Dalam mimpi para nabi wahyu. Mimpi kita mimpi main tu kan. Kartun anak kita petang tadi pun kita terbawa malam. Kita lah, saya ni kita mimpi bukan wahyu. Mimpi Nabi Ibrahim, mimpi dia adalah wahyu. Dalam surah As-Saffat ayat 1-2 Allah telah menghabarkan tentang Ibrahim bahawasanya dia telah berkata, wahai anakku, aku telah melihat dalam mimpiku bahawa aku menyembelihmu. Ini nanti disebut perkataan ni depan Nabi Ismail. Maka mimpi para anbiya adalah wahyu. Apabila diwahyukan kepada Ibrahim perkara ini, pada hakikatnya adalah satu suruhan kepada baginda agar sembelih anak dia. Maka baginda Ibrahim taat kepada penciptanya sekalian alam. Allah pencipta bagi sekalian sesuatu dan segala sesuatu adalah milik Allah. Kata ulama, apabila Ibrahim ingin menyembelih anaknya Ismail, Nabi Ibrahim bagi tahu kepada Ismail, intalik, jom kita bertolak. Ini dia punya sejarah dia. Lalu kata Ibrahim, kita akan melaksanakan korban kerana Allah. Dia cakap macam tu ya. Jom kita bertolak, kita akan menunaikan korban kerana Allah.
Maka Nabi Ibrahim membawa bersamanya pisau, tali, lalu bertolak. Bekalannya pisau, tali dan anak dia. Apabila sampai di kawasan Bukit Bukau, kita sebut tadi, di lereng Mina tadi, maka Ismail seraya bertanya, wahai ayahku, di mana korban yang kita akan sembelih? Tadi ayah dia kata kita nak buat korban. Ayah dia tak bohong. Dia panggil. Dia kata, di mana korban yang kita nak buat? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, ni sebut ayat tadi tu. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku telah melihat di dalam mimpi bahawa aku menyembelih kamu. Cakap sekali ya. Kemudian Nabi Ismail kata kepada ayahnya Ibrahim, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah engkau perintahkan. Nescaya engkau akan mendapati bahawa aku dalam kalangan orang-orang yang bersabar. Masya Allah, tuan-tuan. Ini kesabaran para Nabi, kepatuhan, taatnya para Nabi ni, tuan-tuan. Sekali je. Perintah bukan perintah kecil. Perintah dia, aku nak sembelih kamu. Lalu kata Ismail AS, laksanakan apa yang telah engkau perintah, yang telah diperintahkan. Nescaya engkau akan mendapati aku daripada kalangan orang-orang yang bersabar. Lihatlah, kata pengarang kitab, bagaimana mereka berdua bersegera untuk melaksanakan suruhan Allah. Korban, maka kita mungkin di kalangan kita korban tu tak berapa berat, tuan-tuan. Bila diperintahkan syariat korban, maka kita kata tak apalah, bagi orang lain korban, aku tolong-tolong. Padahal Nabi Ismail nak disembelih dirinya, dia kata segerakan supaya korban itu disegerakan. Jadi untuk kita hari ini, ambillah pengajaran daripada apa yang berlaku. Mereka berdua bersegera dalam melaksanakan suruhan Allah. Maka manusia hari ini banyak meninggalkan dan sambil lewa dalam perkara wajib, solat, korban, zakat dan lain-lain. Perkara sunat dan wajib. Ada orang yang mengabaikan mempelajari ilmu fardu ain supaya dapat tahu suruhan Allah dan melakukannya. Orang yang tak belajar, dia tak tahu apa Allah suruh ke atasnya, maka dia mengabaikan mempelajari ilmu fardu ain. Dia orang fasik, kata pengarang kitab. Lalu Nabi Ismail berkata kepada ayahnya Nabi Ibrahim, lepas dia kata sembelih, dia kata apa lagi? Ikatlah aku dengan kuat supaya aku tidak bergerak, dan jauhkanlah baju kamu. Dia cakap kat ayah dia, ikat aku dengan kuat supaya aku tak bergerak, dia tak meronta. Entah apa nak disembelih. Dan jauhkanlah baju kamu, dia kata pada ayah dia, jauhkan baju kamu supaya tidak tertumpah darah di atas bajumu. Kerana kalau tumpah darahku ke atas bajumu, ibuku akan melihat dan dia akan berasa sedih. Jauhkan bajumu wahai ayahku daripada darahku. Takut nanti kalau ibu melihat, dia pasti akan sedih. Siti Hajar punya payah nak dapat anak, dapat nak kena sembelih, tuan-tuan. Ini syariat, perintah ni, tuan-tuan. Dan lalukanlah pisau dengan pantas supaya kematian itu menjadi lebih ringan bagiku. Dan apabila engkau pulang kepada ibuku, sampaikanlah salamku kepadanya. Perkataan Nabi Ismail sebut kepada ayah dia, bukan nak merayu, bukan nak minta talian hayat, bukan nak kata nak mengelak diri, tetapi dia nak suruh juga supaya ayah taat perintah Allah dengan mengatakan supaya ikat dia dengan kuat, supaya dia tak melawan, supaya dia tak meronta. Tuan-tuan, lembu kalau kena sembelih pun kita tengok macam mana kan. Jangan diikat semua kaki dia. Siapa yang pergi Shah Alam baru ni, wakil surau, bagus tu, ada pergi wakil. Dia cerita veteriner, doktor ada, pakar tentang ni ada, ustaz-ustaz ada, cerita berempat slot, tunjuk gambar-gambar contoh, dikumpulkan macam mana orang Malaysia buat korban, tuan-tuan. Hilang ihsan binatang tu, hilang daripada turun daripada apa, daripada lori tu, dia sepaknya turun kan. Ada dia kata surau yang bagus, dia buat tangga turun, ihsan. Dia tunjuk ada yang diangkat lembu tu sampai sengit, disembelih secara sengit di Malaysia. Cuma dia nak bagi tahu, Ustaz Amri Jakim bahagian dia beritahu besarnya ibadah korban kat Malaysia ni, dia menjana ekonomi kita orang Islam ni 1.5 bilion. Termasuk pembelian lembu, termasuk pembelian pisau, termasuk semua perkakas yang berkaitan nak jayakan ibadah korban ni.
Dia menjana ekonomi negara 1.5 bilion. Tapi dia kata malangnya sebahagian ekonomi itu dipegang oleh orang bukan Islam. Contoh, kita beli pisau, kita bukan beli pisau dengan orang Islam. Tak kata tak boleh, tapi nak bagi tahu diorang buat kajian, JAKIM buat kajian menunjukkan besar rupanya jana ekonomi korban ni. Setahun surau ni 2, surau ni berapa, satu Malaysia berapa, individu berapa korban. Beli lembu dengan siapa, pisau beli dengan siapa, alat potong, kapak, sebagainya, plastik, apron, semualah 1.5 bilion. Jadi kita ambil muhasabah diri kita. Kalaulah kita dapat menguasai ibadah kita sendiri, maka kita menjana ekonomi kita sendirilah. Macam itulah maksud dia. Itu semangat yang kita kena ambil. Kita tak nampak kajian tu, angka tu kita tak nampak. Kita rasa tempat kita je kan. Tapi bila dikumpulkan, rupanya bilion ekonomi ni terjana dengan ibadah korban. Memang betul, seekor lembu RM6,000. Orang yang kerbau RM10,000 berapa? Yang macam itulah. Yang pergi luar negara tu, kos keluar masuk semua dia kira tu. Yang menguntungkan negara kita ni, pembelian, kemudian pergi ke sana ke sini, maknanya ada pergerakan dalam dan luar negara. Tu tuan-tuan boleh tengoklah dalam dia punya talk dia. Tak silap saya nak azan ke? Nak azan ke? Tak ada. Sila. Kan saya menci sikit. Saya ambil dah 5 minit kot.
Sebentar. Ini kena. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita berhenti tadi bila antara sejarah korban ini, perintah Allah Ta'ala kepada Ibrahim AS dan kemudian perintah kepada anaknya Ismail. Lalu ketika Ismail menyebutkan perkataan-perkataan tadi, ikatlah dengan kuat supaya aku tidak bergerak, dan jauhkanlah baju kamu supaya tidak tertumpah darahku ke atas bajumu, kerana kalau tumpah darahku ke atas bajumu, ibuku akan melihatnya dan pasti akan sedih. Dan lalukanlah pisau di leherku dengan pantas supaya kematian itu tidak menjadi ataupun menjadi ringan kepadaku. Dan apabila engkau pulang kepada ibuku, sampaikanlah salamku kepadanya. Ibrahim AS bila mana mendengar kata-kata anaknya Ismail, dia menangis. Dia menangis. Nabi Ibrahim bila mendengar kata anak-anak itu, dia menangis. Dan dia mengucup, menyium anaknya Ismail lalu berkata, kamu adalah bantuan yang baik untuk melaksanakan suruhan Allah. Kemudian dia buat tak? Dia buat. Dia menangis tuan-tuan, tapi perintah Allah tetap nombor satu. Segerakan perintah Allah. Kemudian Ibrahim telah melalukan pisau atas leher Ismail, tetapi pisau tidak menyembelih. Kata ulama, antaranya Mujahid anak murid Ibn Abbas, apabila Ibrahim telah melalukan pisau, pisau terbalik. Pisau itu terbalik. Lalu Ismail berkata, apa yang telah berlaku dengan kamu? Kata Ibrahim, pisau terbalik. Kemudian kata Ismail, wah, kalau pisau terbalik lega kan? Kata Ismail, tikamlah. Masya Allah tuan-tuan. Dan pisau itu tidak memotong apa-apa pun sedikit. Lalu pisau, kata Ustaz Mujahid anak kepada Ibn Abbas, dia kata pisau tu terbalik. Ismail tanya kepada ayah dia, kenapa? Dia kata pisau terbalik. Lalu kata Ismail, tikam. Tak dapat sembelih, tikam. Tetapi dengan izin Allah Ta'ala, iradah Allah, kehendak Allah Ta'ala, maka pisau itu tidak memotong apa-apa. Maka ini membuktikan kuasa Allah Ta'ala, pencipta segala sesuatu. Allah berkehendak sesuatu, maka jadi. Maka sebab tu kalau kita lihat, setelah itu apa yang berlaku, dipahami daripadanya, wahai Ibrahim, kamu telah usaha melaksanakan apa telah kamu disuruh dalam mimpimu. Ini malaikat sebut, ya Ibrahim, qad sadaqat ar-ru'ya hadza fada'i ibnaka. Maka ini adalah tebusan bagi anak kamu. Maka malaikat ataupun Ibrahim melihat Jibril, dan bersama Jibril seekor kibash yang besar. Lalu Allah kata apa kepada Ibrahim? Allah telah menjadikan bagi Ismail tebusan, iaitu kibash yang besar. Itu ganti dia. Itu sejarah dia, ringkas saja. Maka kalau kita ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Sayyidina Anas kata Rasulullah SAW melaksanakan korban dan telah melaksanakannya dengan 2 ekor kibas yang berwarna putih. Ada bagi keduanya tanduk, dan baginda telah menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Baginda telah menyebut basmalah dan takbir, ni semua sunat dalam mazhab Syafi'i. Sebut basmalah ni sunat, takbir ni sunat. Nanti lagi kata, habis orang takbir time tu kata tak buat, boleh ke nak takbir time sembelih? Boleh. Berpegang kepada suruhan 10 hari 1 hingga 10 Zulhijjah itu takbir secara mursal, takbir mutlak. Takbir lah. Maka boleh takbir. Maka takbirlah. Nak takbir 3 kali boleh, nak takbir penuh macam takbir raya boleh. Dan meletakkan kaki baginda ke atas bahagian bawah leher kedua-duanya. Ini semua sebut dalam muktamad dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi panjanglah perbahasan, nanti tuan-tuan buatlah. Saya fikir pun dah kot selesai kat sini tentang haiwan korban tu sendiri. Pembahagiannya, perkara-perkara yang boleh kita ambil ke makan ke daging sebagainya, tu perbahasan yang lain lah. Wallahu alam. Jadi insya-Allah nanti kita sambunglah cabang iman kita yang kita berhenti, itu cabang ke-12. Dalam catatan saya cabang yang ke-27 ni selesailah, iaitu ibadah haji. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw